Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kumpulan kami untuk assignment kedua iaitu assignment curriculum mapping, kumpulan kami memilih sijil penyelenggaraan bangunan. Ahli grup ialah Nur Akila binti Abdul Rahim, Syazana Elisa binti Omar dan saya Filza Akila binti Abdul Rahim. Next. Okey, maka program yang dipilih ialah sijil penyelenggaraan bangunan. Okey. Untuk sijil penyelenggaraan bangunan, program ini direka untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran penyelenggaraan bangunan bagi memenuhi keperluan industri pembinaan seperti perkhidmatan dan penyelenggaraan bangunan. Program ini juga menawarkan modul seperti prosedur keselamatan, lukisan binaan bangunan, bahan binaan, penyelenggaraan bangunan, binaan bangunan, perkhidmatan dan penyelenggaraan bangunan, perkhidmatan dan penyelenggaraan sistem perpaipan, teknologi kimpalan, kontrak dan anggaran kos penyelenggaraan bangunan dan struktur bangunan. Okey, untuk prospek kerjaya bagi sijil penyelenggaraan bangunan, program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang penyelenggaraan bangunan yang boleh diimplementasikan bagi kerjaya dalam bidang tersebut. Antara kerjaya yang boleh pelajar mulakan kerjaya di dalam bidang ini ialah juruteknik penyelenggaraan bangunan, seterusnya juruteknik bangunan, penyelia bangunan, pembantu fasiliti bangunan dan juga kontraktor penyelenggaraan bangunan. Next. Okey, bagi hasil pembelajaran program, terdapat 4 hasil pembelajaran daripada studi yang kami lakukan, iaitu bagi PLO pertama, which is program learning outcome yang pertama, mengaplikasi pengetahuan asas, konsep, prinsip dan teori yang berkaitan dalam penyelenggaraan bangunan. PLO kedua, menyelesaikan masalah berkaitan penyelenggaraan bangunan dengan berfikir secara kreatif dan kritis dengan memenuhi prosedur penyelenggaraan bangunan. PLO ketiga, mempamerkan kemahiran teknikal dengan menggunakan peralatan berteknologi dalam bidang penyelenggaraan bangunan dan seterusnya menunjukkan kemahiran interpersonal, berkomunikasi secara efektif dan bekerjasama dalam menyampaikan perkhidmatan. Next. Seterusnya mempamerkan keupayaan untuk menggunakan aplikasi perisian digital dan teknik pengukuran bagi kerja-kerja berkaitan. PLO 6 menunjukkan sikap kepimpinan bertanggungjawab dan mengurus secara kendiri dalam organisasi. PLO 7 menunjukkan kesungguhan meningkatkan pembelajaran kendiri, sifat peribadi yang positif dan minda keusahawanan dalam kerjaya. Dan yang terakhir menunjukkan keupayaan untuk mematuhi etika kerja dan profesionalisme dalam kerja-kerja penyelenggaraan bangunan. Bagi peta unit modul topik kepada hasil PLO tadi, untuk setiap modul, next. Okey, untuk setiap modul dapat kami keluarkan beberapa CLO untuk memenuhi PLO yang telah saya katakan tadi daripada 8 PLO kami dapat dapat lihat 3 PLO untuk setiap CLO yang diproduce, yang dihasilkan. Okey, untuk yang pertama bagi modul keselamatan dan kesihatan pekerjaan, secara sinopsisnya, keselamatan dan kesihatan pekerjaan memberi pengetahuan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan dalam industri pembinaan agar pelajar dapat mengutamakan dan mengamalkan aspek keselamatan ini di tempat kerja. Pelajar dapat mengaplikasikan langkah-langkah keselamatan dan pencegahan daripada berlakunya kemalangan di tempat kerja. Jadi CLO daripada modul ni, yang pertama, menerangkan konsep keselamatan dan kesihatan pekerjaan berlandaskan akta dan peraturan yang sedang berkuat kuasa. Untuk CLO pertama, ia memenuhi keperluan PLO yang pertama dan mempunyai kognitif yang kedua, level kedua mengikut taksonomi Bloom. Seterusnya yang kedua, CLO yang kedua melaksanakan aktiviti keselamatan dan kesihatan berpandukan garis panduan peraturan dan akta yang sedang berkuat kuasa.
iaitu memenuhi PLO yang ketiga dan mempunyai psikomotor level yang ketiga, dan yang CLO yang ketiga membentangkan amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dengan nilai-nilai beretika dan profesionalisme, iaitu memenuhi PLO yang ke-8 yang mempunyai efektif level ketiga. Jadi kejap Okey, jadi untuk method delivery, penyampaian interaktif, lecture, discussion, laboratory, activity and presentations. Assessment dia menggunakan discussion, quiz dan test, mempunyai laboratory exercise, test and case study. Okay, next. Okay, untuk yang kedua, kita mempunyai perkhidmatan bangunan. Saya akan terangkan terus kepada CLO. Untuk CLO pertama bagi perkhidmatan bangunan, yang pertama menerangkan prinsip dalam perkhidmatan bangunan mengikut garis panduan, memenuhi PLO yang pertama. Seterusnya, kedua menghasilkan semula simulasi model bagi sistem dalam perkhidmatan bangunan, memenuhi PLO yang ketiga. Yang ketiga, membentangkan sistem dalam perkhidmatan bangunan mengikut garis panduan, memenuhi PLO yang keempat. Bagi delivery method dan assessment, mempunyai delivery method yang sama dan assessment yang sama. Okay, next. Yang ketiga, struktur bangunan. Untuk CLO pertama, ia menghuraikan komponen struktur bangunan yang terdapat dalam sesebuah bangunan, memenuhi PLO yang kedua. Yang kedua, melaksanakan kerja selenggara struktur bangunan mengikut prosedur yang ditetapkan, memenuhi PLO yang ketiga. Dan yang ketiga, membentangkan kerja penyelenggaraan struktur yang terdapat dalam sesebuah bangunan, iaitu memenuhi PLO keempat. Next. Untuk teknologi workshop bangunan, bagi CLO yang pertama ialah menghuraikan prinsip keselamatan dalam kerja-kerja amali di bengkel am bagi mencegah kecederaan dan kemalangan, iaitu memenuhi PLO yang kedua. Yang kedua, melaksanakan amali menggunakan peralatan dan kelengkapan mesin yang bersesuaian dengan mematuhi prosedur kerja selamat, memenuhi PLO yang ketiga. Yang ketiga, melaporkan kaedah penggunaan kelengkapan peralatan dan mesin mengikut prosedur kerja selamat. Yang seterusnya, bagi modul kelima, sistem perairan domestik. Sistem perpaipan domestik, Yang pertama, menghuraikan kaedah pemasangan dan penyelenggaraan bagi sistem perpaipan domestik, memenuhi PLO kedua. Yang kedua, melaksanakan amali sistem perpaipan domestik berdasarkan gambar rajah skematik perpaipan yang disediakan, memenuhi PLO yang ketiga. Bagi CLO ketiga, melaporkan kaedah penggunaan kelengkapan peralatan dan mesin mengikut prosedur kerja selamat, iaitu memenuhi PLO yang keenam. Yang seterusnya, lukisan perkhidmatan bangunan. CLO pertama untuk modul ini menerangkan lukisan perkhidmatan bangunan berpandukan kaedah membaca pelan lukisan yang sebenar, memenuhi PLO pertama. Yang kedua, melaksanakan lukisan perkhidmatan bangunan menggunakan perisian lukisan berbantu komputer, memenuhi PLO yang kelima. Yang ketiga, membentangkan kaedah melukis lukisan bangunan menggunakan perisian lukisan terbantu komputer, iaitu memenuhi PLO yang keempat. Next. Bahan dan binaan. Untuk CLO pertama, menghuraikan penggunaan bahan dan binaan dalam kerja penyelenggaraan bangunan. Yang kedua, melaksanakan amali bahan dan binaan dalam kerja penyelenggaraan bangunan dengan kaedah yang ditetapkan, memenuhi PLO yang ketiga. CLO yang ketiga, membentangkan penyelenggaraan bahan dan binaan dalam sesebuah bangunan, memenuhi PLO yang keempat. Yang ke-8, penyelenggaraan dan penyambungan paip kuprum. Untuk CLO pertama, menerangkan fungsi komponen dalam kitab asas, menyejukkan penyaman udara dan kerja perpaipan kuprum dalam kerja penyelenggaraan penyaman udara, memenuhi PLO yang pertama. Yang kedua, melaksanakan amali perpaipan kuprum
penyaman udara mengikut piawaian yang ditetapkan. Memenuhi PLO yang ketiga, CLO yang ketiga membentangkan teknik pengujian kebocoran pada penyambungan paip kuprum bagi sistem penyaman udara. Next. Sistem penyaman udara bangunan, CLO yang pertama menghuraikan prosedur kerja dalam sistem penyaman udara bangunan, memenuhi PLO yang kedua. Yang kedua, melaksanakan amali pemasangan dan penyelenggaraan unit penyaman udara mengikut prosedur kerja selamat, memenuhi PLO yang ketiga. Dan CLO yang ketiga melaporkan proses kerja pemasangan dan penyelenggaraan bagi sesebuah unit penyaman udara, memenuhi PLO yang keempat. Yang ke-10, pengurusan penyelenggaraan bangunan. Yang pertama, CLO yang pertama menghuraikan komponen dalam pengurusan penyelenggaraan bangunan mengikut piawaian, memenuhi PLO yang kedua. CLO yang kedua melaksanakan amali penyiasatan kerosakan bangunan mengikut prosedur penyiasatan bangunan, memenuhi PLO yang ketiga. Dan CLO yang ketiga membentangkan perancangan pengurusan penyelenggaraan bangunan mengikut standard bagi memenuhi PLO yang keempat. Next. Ya, modul yang ke-11, kontrak dan anggaran kos penyelenggaraan bangunan. Untuk CLO bagi modul ini, yang pertama menerangkan prinsip asas kontrak dan anggaran kos dalam kerja penyelenggaraan bangunan. PLO yang pertama. CLO yang kedua menunjukkan pengukuran kuantiti dan kadar harga bagi kerja penyelenggaraan bangunan berdasarkan kaedah pengukuran setara, memenuhi PLO yang kedua. Dan CLO yang ketiga membentangkan tata cara tender dan kontrak dalam projek kerja penyelenggaraan bangunan. Modul seterusnya, sistem elektrik bangunan. CLO yang pertama menguraikan komponen litar bagi sistem elektrik domestik, memenuhi PLO yang kedua. Yang kedua, melaksanakan amali pendawaian elektrik mengikut piawaian yang ditetapkan, PLO yang keempat. CLO yang ketiga melaporkan kerja pendawaian elektrik mengikut prosedur yang ditetapkan, memenuhi PLO yang keenam. Seterusnya, teknologi kimpalan. Untuk CLO pertama, menghuraikan prinsip kimpalan dalam kerja penyelenggaraan bangunan, memenuhi PLO yang kedua. CLO yang kedua melaksanakan amali kimpalan mengikut piawaian yang ditetapkan, memenuhi PLO yang keempat. Yang ketiga, melaporkan kerja kimpalan mengikut format yang ditetapkan, memenuhi PLO yang keenam. Next. Yang modul yang ke-14, projek penyelenggaraan bangunan. CLO yang pertama menyediakan dokumen projek mengikut format yang ditetapkan, memenuhi PLO yang kedua. CLO kedua mempamerkan projek berdasarkan kaedah, bahan dan alat bantu yang bersesuaian, memenuhi PLO yang ketiga. CLO yang ketiga membentangkan hasil projek berdasarkan garis panduan yang ditetapkan, memenuhi PLO yang ketujuh. Next. Untuk yang ke-15, iaitu modul yang terakhir dalam sijil penyelenggaraan bangunan, latihan industri. Latihan industri mempunyai 5 CLO, iaitu yang pertama menunjukkan kemahiran yang telah dipelajari mengikut keperluan tugas di tempat kerja, memenuhi PLO pertama. CLO kedua mengamalkan komunikasi berkesan dan kemahiran sosial di tempat kerja, memenuhi PLO yang kelima. Yang ketiga, mengamalkan pembelajaran berterusan dan minda keusahawanan di tempat kerja, memenuhi PLO yang ke-8. CLO yang keempat, mengamalkan kerja berpasukan dan sikap tanggungjawab di tempat kerja, memenuhi PLO yang ketiga. Dan CLO yang terakhir, mematuhi nilai etika dan profesionalisme dengan berkesan di tempat kerja, memenuhi PLO yang keempat. Penilaian bagi latihan industri, penilaian bagi latihan industri ialah menggunakan penilaian latihan industri dan juga penilaian laporan. Seterusnya, jadi saya teruskan pembentangkan ini kepada ahli kumpulan saya. Seterusnya, Nur Akilah. Okey, so tadi kita dah masuk kepada topik-topik yang akan dipelajari dalam sijil penyelenggaraan bangunan.
So sekarang ni kita beralih kepada curriculum mapping. So curriculum mapping ni kita nak tengok sama ada dia memenuhi standard kemahiran pekerjaan kebangsaan ataupun tidak. So kami pilih satu topik. Topiknya ialah next. So kat sini boleh tengok kita buat mapping sijil penyelenggaraan bangunan, topik pengurusan penyelenggaraan bangunan dengan modul Jabatan Pembangunan Kemahiran Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan NOS. So kita ambil Building Finishes Maintenance kat sini. Kalau ikut NOS punya ni lah guidelines, so kita nak mappingkan dengan kita punya topik pengurusan penyelenggaraan bangunan. Next. So kalau tengok kat sini, untuk topik penyelenggaraan bangunan ni, kalau ikut daripada NOS, yang pertamanya dia punya aktiviti kerja ataupun tugasan adalah kenal pasti keperluan penyelenggaraan kemasan bangunan. So pengetahuan atau skill dia ni lebih kepada dia nak tahu jenis bangunan tu apa, kediaman, komersial, lepas tu tujuan perintah kerja penyelenggaraan selesai bangunan, fungsi kemasan bangunan, jenis kemasan, kaedah format pesanan kerja menyemak kemasan, jenis kerja penyelenggaraan kemasan, spesifik kemasan dan sebagainya lah. So kalau kita tengok kat kita punya sijil penyelenggaraan bangunan ni, topik penyelenggaraan bangunan, pengurusan penyelenggaraan bangunan, ada satu topik dia ke arah asas penyelenggaraan bangunan. Yang mana kita nampak kat situ dia macam dia match lah dengan NOS punya guideline, yang mana asas penyelenggaraan bangunan ni dia ada syarat penyelenggaraan bangunan, ada fungsi, pendekatan dan dia ada standard, kualiti, kategori dan sebagainya lah. So bagi kami, bila kami tengok ni dia memang map lah dengan NOS punya guideline. So next. Ni ada juga dia punya skill, mentafsir perintah kerja, periksa keadaan penyelenggaraan kemasan, tentukan jenis kerja penyelenggaraan kemasan, spesifik kajian, periksa kemasan, mengenali kerja-kerja tempoh penyelenggaraan kemasan. So kat sini kalau dalam topik pengurusan penyelenggaraan bangunan ni, dia ada pengetahuan topik dia prosedur penyiasatan bangunan. So daripada situlah ada pembelajaran mengenai topik-topik yang NOS dah guideline-kan lah. Next. So ada juga menyediakan alat, peralatan dan bahan penyelenggaraan kemasan bangunan. Kat sini kalau kita tengok dia ada macam-macam jenis fungsi penyelenggaraan kemasan, ada peralatan, ada mesin, ada kasut keselamatan semua kan. So kalau kita tengok dekat kita punya topik pembelajaran penyelenggaraan bangunan ni, ada satu topik yang berkaitan dengan prosedur penyiasatan bangunan yang berkaitan dengan peralatan. So dia mapping lah kat situ. Okay, next. Yang ketiga, membaiki kemasan bangunan. Dia sahkan jenis kemasan, mentafsir bangunan sebagai pembinaan. Dan dia ada banyak lah dia punya sub-sub topik pengetahuan skill tu. Bila kita tengok balik pada kita punya topik pengurusan penyelenggaraan bangunan, ada satu subtopik yang mempelajari tentang perancangan penyelenggaraan bangunan, peringkat perancangan keselamatan, penyelenggaraan bangunan. So topik-topik ni dia cover untuk skill ataupun pengetahuan yang telah ditetapkan oleh NOS ni lah. Next. Okey, saya berikan kepada Syazana Elisa. Okey. Itulah Kak. Okey, bagi kaedah, aktiviti dan semua pengajaran, kami ambil untuk bahagian penyelenggaraan bangunan dan di sini ada 7 bab dan dah dibahagikan ikut minggu lah. Okay, bagi minggu pertama hingga ke minggu ketiga akan cover untuk bab 1 which is perkhidmatan bangunan. Dan di sini akan ada pengenalan perkhidmatan bangunan, sistem bekalan perkhidmatan bekalan air dan tumpahan,
sistem perkhidmatan elektrik dan pencahayaan bangunan, sistem perkhidmatan pengudaraan bangunan, sistem perkhidmatan pengangkutan bangunan, sistem perkhidmatan keselamatan bangunan dan sistem perkhidmatan pencegahan kebakaran bangunan. Bagi minggu keempat, kita masuk bab 2 which is keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Cover pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan hazard, bahaya dan risiko. Untuk minggu kelima hingga ke minggu ketujuh akan cover bab 3, konkrit, which is bahan binaan dalam yang cover konkrit, pintu dan tingkap, tangga, siling, bata, kemasan. Okay, untuk minggu 8 ke 9 akan cover bab 4, struktur bangunan, pengenalan, rasuk, lantai, tangga, tiang, bumbung, dinding. Dan yang minggu ke-10, bab 5, perbaikan domestik. Minggu ke-11 hingga minggu ke-13, bab 6, pendawaian elektrik domestik. Dan minggu ke-14 hingga minggu ke-16, bab yang terakhir, bab 7, iaitu pengurusan penyelenggaraan bangunan. Yang akan cover asas penyelenggaraan bangunan, pengurusan penyelenggaraan bangunan, perancangan penyelenggaraan bangunan dan prosedur penyiasatan bangunan. Okay. Bagi rancangan mingguan pula akan fokus kepada bab 7 iaitu pengurusan penyelenggaraan bangunan. Okey, untuk topik yang pertama, asas penyelenggaraan bangunan, yang akan cover dalam ni adalah syarat-syarat penyelenggaraan bangunan, fungsi dan pendekatan penyelenggaraan bangunan, kepentingan, standard dan kualiti, kategori, pencegahan dan komponen. So kaedah PDP dia kuliah dan kuliah macam biasalah. Lepas tu penilaian dia kita gunakan kuis. Untuk topik yang kedua, pengurusan penyelenggaraan bangunan, akan cover definisi, objektif, dasar dan strategi dan juga peraturan dan piawaian. So kaedah dia kaedah kuliah dan kaedah penilaian dia kuis. Okay, untuk topik 73, perancangan penyelenggaraan bangunan, akan cover peringkat perancangan, perancangan keselamatan dan penyelia penyelenggaraan bangunan. So kaedah PDP untuk yang ni suggestionnya untuk pembentangan kumpulan dan penilaiannya melalui sesi Q&A. Dan yang terakhir sekali, prosedur penyiasatan bangunan, akan cover prosedur dan peralatan yang akan digunakan dalam penyiasatan bangunan. So dekat kaedah dia kuliah dan juga amali dan penilaian terakhir adalah ujian. Garis panduan kaedah penilaian, OBA, pentaksiran berasaskan hasil pembelajaran. Pelajar akan dinilai melalui pelbagai kaedah pengukuran untuk menentukan hasil pembelajaran khusus CLO tadi dan hasil pembelajaran program PLO yang telah ditetapkan untuk sesuatu program tercapai. Pentaksiran terhadap elemen kemahiran insaniah, soft skill, perlu dilakukan untuk menambah baik pelajaran tersebut. So ini dia punya guideline dia. Pengertian pentaksiran akan cover 3 ni, pentaksiran terhadap pembelajaran, pentaksiran untuk pembelajaran dan juga pentaksiran sebagai pembelajaran. So kepentingan pentaksiran atau penilaian ni, nombor 1, maklumat keputusan penilaian memberikan maklumat kualitatif yang membantu jabatan untuk menentukan cara meningkatkan keberhasilan program melalui perubahan dalam kurikulum, metodologi pengajaran, bahan khusus dan lain-lain. Hasil pentaksiran yang diperoleh akan memberi impak dalam alasan yang kuat untuk menyemak semula kurikulum. Kepentingan yang kedua pula ialah maklumat pentaksiran dapat menyediakan data perbandingan yang dapat memberikan maklumat yang lengkap tahap pencapaian pelajar dalam memenuhi hasil pembelajaran untuk kursus atau program tertentu. Dan kepentingan yang terakhir, pentaksiran adalah sebagai alat yang membantu dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Saya serahkan kepada teammate saya. Ila. Okey, melalui kita punya modul ataupun topik yang dipelajari dalam sijil penyelenggaraan bangunan ni, ada 2 kaedah ataupun strategi pentaksiran sijil pengurusan penyelenggaraan bangunan yang digunakan. Yang pertamanya kita gunakan kaedah sumatif, penilaian kerja khusus, dan yang keduanya adalah formatif, peperiksaan akhirlah, final exam. Next.
So apa kaedah sumatif tadi kan? So dia adalah kaedah pentaksiran formatif. Maaf. Okey, kaedah pentaksiran formatif ni dilaksanakan secara berterusan bagi mengukur tahap keberhasilan pelajar dalam mencapai pengetahuan, kemahiran teknikal dan kemahiran insaniah yang ditetapkan. Okey, so antara penilaian-penilaian yang digunakan sepanjang pembelajaran ni, dia ada beberapa kaedah lah. Yang pertamanya melalui guideline politeknik ataupun sijil kemahiran. Yang kita dapat adalah yang pertama end of chapter. End of chapter ni apa? Penilaian melalui masalah end of chapter digunakan bagi memantapkan dan mengaplikasikan beberapa konsep dan kemahiran yang dipelajari dalam bilik kuliah. Penilaian ini selalunya melibatkan soalan yang memerlukan jawapan yang pendek dan boleh dilaksanakan setelah tamat sesuatu topik atau tamat sesuatu sesi kuliah. So selalunya kalau kita tengok lecturer ataupun tenaga pengajar, dia akan buat pop quiz kan after setiap topik yang dipelajari. Ini macam end of chapter lah sebenarnya. Dia punya bahasa saintifiknya kan. So next, simulasi sebenar ataupun amali. So disebabkan penyelenggaraan bangunan ni adalah kursus yang melibatkan teknikal ataupun amali. So penilaian melalui simulasi merupakan pemodelan suatu realiti. Simulasi digunakan untuk memberi peluang dan ruang tugasan pentaksiran pembelajaran kepada pelajar seperti keadaan sebenar. So disebabkan penyelenggaraan bangunan, kita akan ada simulasi ataupun amali yang berkaitan dengan penyelenggaraan lah. Macam mana nak handle sesuatu keadaan menyelenggara sebuah bangunan. Okay, next. Okay, pembentangan. So kita ada juga pembentangan. Pembentangan ni adalah satu agenda visual dan lisan yang dirancang dan direka bentuk bagi tujuan mendapat kefahaman, persetujuan atau tindakan. Pengukuran kognitif dalam pembentangan menumpukan kepada penjelasan tujuan dan maklumat yang perlu disampaikan, berpandukan kepada peraturan pemekaran atau rubrik. So kat sini kita nampaklah dia punya setiap bila student membentang, akan ada satu rubrik yang mana pengajar akan ambil markah daripada situ. Okay, so penilaian ni boleh dinilai oleh siapa? Pelajar sendiri boleh nilai, rakan sebaya boleh nilai, pensyarah atau penilai luar pun boleh juga menilai pembentangan tersebut. Next. Ujian dan kuis. So ujian dan kuis ni mungkin ada certain topik ataupun topik-topik yang kita nampak perlukan pengukuhan, akan ada ujian lah sebagai untuk mengukur hasil pembelajaran, pengetahuan, kemahiran praktikal, kemahiran insaniah, bakat, kecergasan fizikal. So dia mungkin soalan bercetak atau lisan. So melalui pemerhatian tingkah laku hasil pembelajaran kemahiran. Kuis ni pula item pendek-pendek lah selalunya. Dalam 5-10 minit pengajar akan bagi kuis sama ada secara bersemuka ataupun online. Next. Yang ini yang paling selalunya ditekankan lah, peperiksaan akhir. So peperiksaan akhir ni final exam. FE adalah kaedah pentaksiran sumatif yang dilaksanakan di akhir semester. So macam tadi yang kita bagi tahu ada dua kaedah, satu formatif dan satu lagi sumatif. Peperiksaan akhir ni lah sebagai kaedah sumatif, pentaksiran sumatif. Yang ni yang kita akan tengok sejauh mana kefahaman penguasaan pelajar terhadap teori yang telah diberitahu ataupun diajarkan oleh pensyarah dalam sepanjang semester tu. CLO dengan PLO yang tadi yang diterangkan oleh Milzah tu akan diuji pada peperiksaan akhir semester ni. Okay, next. Okay, so kalau tengok pentaksiran kan, yang ini sebab kita pilih satu je, penyelenggaraan bangunan. Kalau kat sini kita tengok CLO dia menghuraikan komponen dalam pengurusan penyelenggaraan bangunan mengikut piawaian kan. So dia ada topik-topik ni lah. Asas penyelenggaraan, pengurusan penyelenggaraan, perancangan, semua ni. So mungkin akan diakses ataupun diuji melalui end of chapter yang tadi, pop quiz macam tu, pop question pendek macam tu, ataupun quiz ataupun test, dan akan dimasukkan dalam final exam. Okay, next, nombor 2 tu dia melaksanakan amali. So bila amali ni lebih kepada simulasi lah. So daripada
penilaian simulasi atau penilaian amali yang dilakukan oleh pelajar, kita akan nilai kat situ. So dia melibatkan topik prosedur penyiasatan bangunan lah. Sebab prosedur pelajar perlu terangkan step-step tu. So dia buat dan dia terangkan. Macam itulah. Dan yang ketiga, membentangkan perancangan pengurusan penyelenggaraan bangunan mengikut standard. So ini lebih kepada pembentangan. Dia merangkumi topik pengurusan penyelenggaraan dengan perancangan penyelenggaraan. So kita akan assess ataupun kita akan ambil markah terhadap pengetahuan pelajar ni melalui presentation ataupun soalan-soalan pendek daripada pensyarah. So itu sahaja daripada kami rasanya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.